Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Prof dan sahabat sekalian. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan akan membentangkan tentang ciri-ciri karya lukisan sezaman atau dalam bahasa Inggerisnya Contemporary Drawing. Saya bersama sahabat saya, Eun Jinsing dan Nur Hakimi akan meneruskan pembentangan. Sebelum itu, pengenalan apakah itu lukisan sezaman? Lukisan sezaman atau lukisan contemporary terdiri daripada amalan seni melukis dari kira-kira 1970 sehingga hari ini. Kebanyakannya dibuat pada permukaan kertas menggunakan media kering seperti grafit, pensel, arang, kapur atau media basah seperti dakwat, blister, penanda, pastel atau cat air. Ada beberapa tema artis lukisan kontemporari terrekai dalam lukisan sezaman seperti identiti, tempat dan ruang, masa dan memori, kuasa dan protes, serta sistem dan proses. Baiklah, berikut adalah isi kandungan bagi pembentangan kami yang terdiri daripada 6 karya. Karya yang pertama bertajuk Power the Player 2012. Karya yang kedua bertajuk Wall Drawing 1136 2004. Karya yang ketiga yang bertajuk Sandra Vasquez de la Hora Naceres 2020. Karya yang keempat Louis Street 2010. Karya yang kelima Boy and the Parable the Blinden 2021. Dan yang terakhir Mountain 2009. Baiklah, yang pertama karya yang bertajuk Power the Players 2012. Mediumnya diperbuat daripada gouache, colonel pigment, pensel dan watercolour on arch watercolour paper yang bersaiz 48x38 cm. Karya ini merupakan karya bagi artis Marcia Courre, iaitu antara artis yang menggunakan lukisan untuk meneroka persoalan identiti. Beliau merupakan artis Nigeria Amerika. Artis kontemporari ini telah membuat lukisan menggunakan bahan luar biasa seperti solekan, rambut dan darah. Selain gouache dan cat air, Korea menggunakan pigment tradisional seperti kopi dan kolanut. Ciri-ciri bagi karya beliau adalah yang pertama, artis menggunakan elemen tipikal seni uli tradisional Nigeria yang diamalkan oleh wanita Igbo untuk menghiasi badan dan bangunan, seperti garisan berliku-liku dan perhatian kepada ruang negatif. Beliau juga menggunakan gabungan warna, corak dan bentuk akurat, iaitu mencadangkan cara sejarah dan budaya yang membentuk diri kita, dan kemudian beliau bercakap tentang kesukarannya meninggalkan Nigeria untuk tinggal di Amerika Syarikat. Artis telah menyifatkan karyanya sebagai hujah untuk orang yang tidak mempunyai tempat yang tetap. Dalam banyak cara, walaupun penampilan lukisan Korea yang sederhana, karyanya sangat luas. Dalam kerjanya, dia mendasarkan lukisannya pada pelbagai dinamik sosial manusia, serta lukisannya adalah cair dan abstrak yang bersahaja. Lukisan yang kedua bertajuk Wall Drawing 1136 yang dihasilkan pada 2004. Wall Drawing adalah lukisan cat akrilik yang berwarna-warni dan meriah oleh artis konseptual Amerika yang bernama Sol LeWitt, dan contoh komitmen jangka panjang artis untuk melukis dinding sebagai komponen utama dalam praktik seninya. Karya ini terdiri daripada jalur warna melengkung dan lurus yang dicat terus ke permukaan dinding menggunakan setiap warna primer dan sekunder. Lengkung terdiri daripada pelbagai jalur yang saling berkait dalam 7 warna ini. Terdapat 2 jalur masing-masingnya berwarna merah dan hijau. Ular di sepanjang dinding menyentuh bahagian atas dan bawah dinding pada pelbagai titik. 7 warna yang sama muncul kembali dalam urutan yang tidak teratur sebagai jalur menegak yang berfungsi sebagai corak latar untuk lengkung. Setiap jalur dan lukisan dinding mempunyai lebar yang sama dan tidak ada kawasan yang dibiarkan kosong. Ciri-ciri bagi lukisan ini adalah yang pertama, rasa kesinambungan ini menyoroti pentingnya melukis sebagai konseptual dan bukannya praktik material untuk duit. Pengenalan cat akrilik ke dalam lukisan dinding membuka sekumpulan peraturan dan prosedur yang ketat untuk pelbagai warna dan bentuk grafik yang berani, dan ini menolak cara pelukis tradisional. Warna pelangi terbentuk apabila sinar matahari dipantulkan dan dibiaskan oleh titisan hujan dan kabut merupakan asas untuk karya Louis. Hal ini bertindak sebagai penghubung antara hubungannya dengan alam secara umum dan fenomena ini secara khusus. Lengkung dan lukisan dinding 1136 memang dapat dibaca sebagai rangkaian pelangi yang bergabung dalam kemajuan mengaburkan batas antara abstraksi dan perwakilan.
Komen yang dibuat oleh Louis pada awal 1980-an mengisyaratkan kesedarannya tentang sifat lukisan dindingnya yang semakin berwarna dan riang. Beliau berkata, apabila diwakili dengan skala yang harus dimiliki oleh dinding, seseorang mesti mula menggunakan sifat fizikalnya. Teater dan hiasan tidak dapat dielakkan dan harus digunakan untuk menekankan karya. Baiklah, saya serahkan pembentang ini kepada Hakimi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hakimi. Pada hari menceritakan tentang karya yang dipopularkan oleh Sandra Vasquez de la Hora. Sandra Vasquez de la Hora, tahun yang dihasilkan pada tahun 2020. Dia dihasilkan daripada grafik watercolor on paper, wax 36 kali 58 cm. Courtesy magazine Rome. Sandra Vasquez de la Hora yang dilahirkan di Villa del Mar, Chile pada tahun 1967. Terkenal dengan ilustrasinya yang diilhamkan daripada cerita dongeng, buku bergambar botani dan zoologi serta didikannya. Dia kini ditinggal dan bekerja di Berlin, Jerman. Tradisi dan mitologi keturunan Chile-nya bercampur dengan pengaruh kesusastraan sihir realis Amerika Latin. Dia membincangkan fenomena paranormal, hantu, makhluk mitos, syaitan, ketakutan dan kematian serta puisi dan kewanitaan. Akibatnya tema kebiasaannya ialah seperti agama, mitologi dan ganjil yang banyak lagi dijalankan sepanjang semua usaha artistiknya, sambil dia berusaha untuk menangkap kedua-dua perasaan unik dan universal di atas kertas. Ciri-ciri yang terdapat dalam karya Sandra Vasquez ini ialah karya yang bersifat organik, karya yang menegaskan tentang bentuk seorang figura manusia, iaitu garisan yang dihasilkan seakan-akan membentuk daun dan seterusnya menghasilkan bentuk tangan yang sedang menadah tangan atau menadah figura seperti menyambut kelahiran seorang bayi. Penggunaan warna yang minimalis menggambarkan tentang situasi masyarakat. Jalinan urat yang terhasil menggambarkan pengorbanan seorang ibu yang melahirkan. Latar belakang karya yang menggunakan warna gelap dan secara tidak langsung menimbulkan lagi imej figura tersebut. Figura unsur penegasan yang ditekankan pada karya ini ialah warna putih yang menekankan kepada figura tersebut, yang menonjolkan lagi imej pada karya tersebut. Seterusnya, Louis Street pada tahun 2010 dipopularkan oleh Richard Lewer. Louis Street, penggunaan charcoal on wall ataupun arang di atas dinding, menggambarkan tafsiran peribadi jenayah yang berlaku di bandar terpencil Australia, Sydney pada tahun 2011. 3 lelaki remaja membunuh seekor kangaroo dengan memukulnya dengan tiang keluli ataupun tiang besi. Walaupun fakta bahawa tingkah laku ganas itu dilaporkan dan dirakam melalui telefon bimbit, tiada gambar kejadian itu tersedia kepada orang ramai. Lewer mencipta gambar ataupun gambaran kejadian tersebut melalui dan untuk tujuan arkib menggunakan ikon akhbar yang tersedia. Amalan Lewer secara konsisten melibatkan pelibatan dan mendokumentasikan perkara yang dia rujuk sebagai kisah melampau, jenayah dan keganasan yang serta penciptaan imej untuk peristiwa atau sejarah yang tidak kelihatan, yang nampaknya tidak penting. Richard Ramirez dan
dan Robin Richwald, dua pengintai yang didapati bersalah pada ada 2005, menjadi subjek siasatan yang membawa kepada penciptaan beberapa keping, termasuk 3 dan 39 2009, lukisan dinding yang besar yang ditugaskan oleh Sydney Museum Seni Kontemporari. Louis Strait dan ciri-ciri yang terdapat pada karya tersebut ialah menggambarkan suasana budaya masyarakat setempat, penggunaan arang untuk menghasilkan lukisan yang dengan perspektif yang menarik, penggunaan warna gelap untuk hasilkan imej, suasana yang tenang apabila melihat karya tersebut atau lukisan tersebut. Lukisan yang dihasilkan berbentuk realistik, menggambarkan unsur-unsur binaan rumah moden, dan sekian, terima kasih. Seterusnya, mari kita melihat karya Boy and the Parable the Blinden dari hasilan Marsh Boy. Marsh Boy dilahir pada tahun 1975 di Geneva dan kini menetap dan bekerja di Zurich, Switzerland. Dia adalah seorang artis kontemporari pada lukisan, dan dia mengambil perkembangan budaya dan sejarah untuk mencipta naratif yang digambarkan dalam gaya lukisan dengan tepat dan dikenali. Dia membongkarkan warisan kolektif sosial dan politik dengan lukisannya untuk memahami realiti dalam semua kerumitannya. Karya pertama yang ditemui adalah titik permulaan dari mana dia bertolak dengan pensil, krayon, pastel, dan kapur. Dia menggabungkan lukisan daripada imej yang ditemui dengan lukisan dari ingatan untuk mencipta gabungan kedua-dua realiti dan fiksyen. Walau bagaimanapun, ia telah digambarkan dalam perwakilan yang serupa. Selain itu, ciri-ciri yang ada pada karya ini, yang pertama adalah karya ini adalah berbentuk harmoni dan imejnya bersifat organik. Kesan pensel yang digunakan adalah menggunakan garisan halus dan karyanya adalah realistik, menunjukkan tentang manusia di situasi fantasi. Lukisan beliau mempunyai detail gambar yang serupai aslinya atau natural dengan menggunakan teknik yang tinggi yang beliau kuasai. Lukisan ini berbentuk monokrom dan tidak mementingkan keserasian warna serta watak-watak alam. Warna lukisan ini berbentuk kontra juga. Lepas tu, karya ini menumpukan kaedah konsep cahaya dan kesan objek yang dilihat. Latar belakang karya berwarna gelap dan kabur kerana dapat tertumpu kepada objek. Dan karya ini menggambarkan mengenai masyarakat yang berada dalam situasi nyata mereka. Akhir sekali, mari kita melihat karya Mountain. Karya ini dihasilkan oleh artis Min Jun yang sering menggunakan lukisan untuk mengkaji persoalan, tempat dan ruang. Beliau berlatih seni kaligrafi selama 15 tahun tentang bahan dakwah dan kertas mulberry tradisional yang dikenali oleh Hanji. Dakwah disapu semasa kertas basah untuk mencipta garis pasang surut secara halus yang mencadangkan lanskap berbukit surut kejauhan dan ia ada kaitan dengan lautan atau gelombang bunyi. Dan Kim mendapat inspirasi daripada lawatan ke selatan Itali, tetapi lukisan itu juga mengimbau lanskap pegunungan Korea Selatan yang ditinggal lebih 25 tahun yang lalu untuk menetap di Eropah. Seterusnya, ciri-ciri Mountain karya ini merupakan
gaya bukit yang super flat tanpa bermain dengan pantulan cahaya, tetapi layer bukit dibahagikan dengan ton yang berbeza. Gaya ini menumpukan kepada garisan komposisi, ton dan cahaya agar memaparkan deretan garisan beralun lembut untuk membangkitkan puncak dan lembah yang bercahaya dan indah. Dan teknik melukis yang terlihat adalah naif tetapi mempunyai jalinan dan komposisi yang baik dan secara matang. Ia merupakan karya yang mementingkan ekspresif emosi individu dan dia menggunakan warna hitam dan monokrom sebagai simbol untuk menunjukkan bentuk bukit itu. Gaya ini menggambarkan perasaan bila beliau melancong, dan gaya ini tidak literal, menggunakan simili dan ekspresionis abstrak barat. Kesimpulan, secara langsung, ciri-ciri lukisan memainkan teladan yang penting dalam membezakan dan menyunikkan sebuah karya. Ia juga adalah satu disiplin seni yang boleh dikatakan dengan keperluan psikologi, sejarah dan artistik. Hal ini terbukti bahawa pelukis itu perlu mempunyai 3 nilai. Yang pertama ialah kerangka dalam dirinya, iaitu daya visualisasi, daya emosi dan daya estetika. Sekian, terima kasih.